point of interest dah ada, komposisi, rule of third dah ada, tapi ada satu benda yang adik ni lupa. Alamak, kalau tak gambar ni dah perfect. Kita pergi kepada gambar yang pertama yang akan dikritik pada hari ini dalam Snap Kritik episod yang ke-37. Gambar daripada adik Irsyadi Irfan _ So kita faham gambar yang pertama kalau kita tengok dia cuba membuatkan framing daripada kayu-kayu yang berada dekat depan subjek ini untuk memframekan subjek. So ni adalah satu komposisi yang bagus. So ni kita panggil dia sebagai framing. Cuma apa yang adik ni perlu perbaiki kalau nak ambil gambar macam ni, why not adik terus zoom jadi macam ni. Sekejap. Ok, be minimalize, nampak lebih clean, nampak lebih kemas, nampak lebih menarik. So gambar ni sepatutnya akan jadi lebih menarik sekiranya adik zoom habis supaya kita boleh terus fokus kepada point of interest je. Dan kalau saya akan cuba dapatkan catchlight yang lebih baik ataupun cahaya yang lebih baik dekat arah subjek. Cuba sekarang ni kalau kita tengok cahaya yang terkena dekat subjek yang ada dekat dalam ini hanyalah dekat bahagian mulut ini saja, dekat bahagian hidung, mulut, bibir dia lah dengan pipi dia. Tetapi cahaya tersebut tidak terkena dekat bahagian mata dia. Why not bagi nampak mata dia terus, terangkan lagi catchlight. So apa itu catchlight? Saya ulang balik Dalam gambar ini budak ni dah ada catchlight sebenarnya, tetapi mata dia tidak cukup untuk menghidupkan gambar ini. So kalau semua perhatikan, dekat dalam mata tu dah ada warna putih tu, tetapi tak cukup dari segi editing dia untuk menyelahkan lagi gambar dia. So gambar portraiture, macam mana kita nak enhancekan dia punya hidup, macam mana kita nak hidupkan gambar subjek dia adalah dengan catchlight. So mungkin ada yang tak tahu lagi macam mana eja catchlight itu. So ni adalah catchlight. So dari segi komposisi adik ni dah berjaya. Cuma kalau daripada segi momen adik ini, kalau kita ambil secara full macam ni, that's why saya suruh dia zoom. Kalau dia tak zoom, benda yang buruknya adalah dekat cara dia duduk. Nampak terkangkang bawah tu kan. So that's why kita minimize, kita zoom terus macam ni, ataupun zas terus macam ni, dan dia akan menghasilkan gambar yang lebih dramatik dan lebih menarik. So tu untuk adik Irsyadi Irfan, perkemaskan, insyaAllah boleh tu. Nah, teruskan hashtag Snap Kritik. So kita pergi pula ke gambar yang seterusnya, gambar yang kedua untuk hari ini. Okey, gambar dari adik Junaidi Ishak. Itu dia, adik Junaidi Ishak ni. Kalau kita tengok gambar yang adik Junaidi buat ni, bagi saya sebenarnya dah cukup cantik. Tetapi sudah pasti, walaupun cantik, walaupun nampak bergaya, tetapi sudah pasti ada kelemahan-kelemahan yang adik perlu perbaiki. Okey, dari segi komposisi semua kita dapat lihat kalau yang dekat petak-petak ni, yang semua ni kan, ini semua adalah pattern and repetition. Okey, pattern and repetition. Okey, repetition yang benda-benda yang berulang-ulang. So bagus adik ni, dia menggunakan komposisi ini. So ada satu pattern and repetition. Dan kalau tengok daun-daun yang ada dekat atas ni, okey, pokok ni pun saya consider jugalah. Ini kita panggil dia sebagai framing. Okey, dan secara tak langsung sebenarnya petak yang ada dekat dalam gambar ini juga kita consider as framing. Cuma framing dia dicampurkan dengan pattern and repetition. Alright, so bagus. Dan diletakkan pokok dekat bahagian depan ni, ini kita juga consider as foreground. So bila ada 3 layer dalam gambar, automatik gambar kita jadi cantik sekiranya betul komposisi dan juga dia punya subjek, komposisi subjek dan juga komposisi foreground, middle ground dan background dalam gambar yang akan ataupun yang sedang kita hasilkan. So good, komposisi yang kemas. Saya suka dengan cara adik ni shoot. Cuma hati-hati bila kita nak potong subjek. So dalam isu ini kita tahulah point of interest utama dalam gambar ini adalah ini adalah POI, point of interest, ataupun kita panggil sebagai subjek. So subjek dia adalah makcik ni. Apa kekurangan makcik ni? Silapnya adik telah pun memotong hidung dia sehingga hilang dia punya fizikal sebenar. So bila hilang dia punya fizikal sebenar, hilanglah kalau kata apa story ataupun maksud yang kita cuba sampaikan kepada umum. Contohlah kalau kita shoot gambar, mungkin gambar Sanda ke, gambar artis-artis ke, bila ada kes-kes macam ni dah terpotong pula hidung dia, of course klien kita akan marah. So cuba cari angle di mana at least nampak hidung dia, nampak mata dia, nampak mulut dia. Dan kalau boleh cari dan kalau boleh, kalau shoot
kalau shoot portrait, jangan sampai mata dia terlalu rapat dengan sebelah tepi ni. Okey, sebelah tepi. Ataupun kalau dia pandang sebelah kiri, kalau dia pandang sebelah kiri tak boleh terlalu rapat sebelah kiri. Kalau dia pandang sebelah kanan tak boleh terlalu rapat sebelah kanan. Kena pandai jaga-jaga, tak pun biar ada eye contact dengan kita supaya nampak dia punya cache light, nampak dia punya orang kata apa, moment dia. Jadi pun boleh consider as okay, cuma bila dah tutup palang kat hidung dia, dia punya moment dekat subjek tu dah jadi tak berapa best lah. So itu perkara yang boleh kita improve. Daripada segi lighting bagi saya sudah cukup baik. Lepas ni cuba dekat subjek ni, dekat makcik ni, cuba cari minta makcik ataupun mak awak ni pakai tudung yang lebih kontra, warna merah, warna yang lebih menaik supaya dalam gambar nanti. Sebab bila saya tengok gambar ni, saya tak boleh terus fokus kepada subjek utama POI dia, sebab saya dah fokus dekat pokok yang ada dekat sebelah sini. Pokok ni lagi menyelah daripada makcik ni. Alright, so good komposisi, teruskan berusaha, jangan lemah semangat. InsyaAllah anda boleh berusaha hingga selesai dan dapatkan gambar yang terbaik. Okay, kita pergi kepada gambar yang ketiga untuk hari ini. Okey, gambar dari adik ATFMSTQM. Masya Allah, macam Mustaqim ni, mungkin Atif Mustaqim underscore. Alright, so gambar yang dihasilkan ini adalah gambar kita consider as gambar landscape plus portraiture. So kita boleh tengok macam mana dia letakkan POI dia dekat sini. Okay, sekejap. So POI dia adalah subjek yang memakai baju berwarna hitam ini, dua orang ini, dan kita boleh tengok komposisi yang cuba dinampakkan. Bahagian kosong ini adalah clean background dan juga kita consider as clean background dan juga negative space. So bagus. Dan at the same time dalam gambar ni juga kita boleh perhatikan ada rule of third. Rule of third itu adalah tengok so subjek betul-betul terletak dekat titik persilangan. So good komposisi. Tetapi gambar ini bukan nak kata tak cantik, tetapi sebenarnya dia boleh lagi cantik. Why not ambil gambar ini ketika subjek memakai baju yang terang, memakai baju yang menyala. That's why bila kita ambil gambar, kita kena fikir dulu subjek ini cukup naik ke tidak dalam kita punya gambar. Daripada segi komposisi siap ada foreground, memang komplit. Siap ada foreground. Okay, siap ada subjek ni kita letak sebagai middle ground. Okay, dan atas sekali kita letak sebagai background. Dah bagus, dah berjaya, dah cantik susunan dia, tetapi subjek pula tidak cukup menyelap. Okey. Dan juga lagi satu, untuk menambah baikkan lagi gambar ini, macam mana nak bagi cantik, why not tunggu waktu sama ada matahari terbit daripada belakang. Dekat belakang ni kukuk matahari naik, contohnya kan, naik sini, naik pula dia punya starburst tu, mesti gambar akan jadi lebih cantik. Tak pun tunggu waktu blue hour. Okey. Blue hour atau golden hour untuk menaikkan lagi impact gambar yang ingin dibuat ni. Dah cantik dah, sikit saja lagi untuk memastikan gambar ini perfect. Alright, so sekian saja untuk kelas Snapcritic pada hari ini. Jangan lupa untuk hashtag Snapcritic dan follow. InsyaAllah kelas mingguan kita minggu ini, kita ada kelas smartphone fotografi dan juga editing video menggunakan smartphone. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.